Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students. Welcome back to online class. Okay, bertemu kembali kita. Ya, sementara menunggu rakan-rakan yang lain masuk, sila isi kehadiran ya. Takut nanti terlupa nak isi. Okay, cikgu harap tidak terlambat untuk cikgu ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh murid-murid yang beragama Islam lah. Ya. Okey, hari ni raya yang berapa? Kelima. Walaupun raya kita hanya beraya di rumah sahaja. Okey, kita dah cuti seminggu dan kita kembali untuk PDP secara maya pula. Okey, hari tu kita dah bersemuka, kemudian kita kembali untuk online class. Okey, cikgu harap awak bersedia dari segi mental, bersedia daripada segi fizikal. Ya. Memanglah online class tak sama macam kita bersemuka. Ya. Bersemuka kita lebih orang kata lebih puas kan. Tapi untuk online class ni mungkin ada yang tak dapat nak join, okay? Ada yang ada masalah dari segi capaian internet dan sebagainya. Okay, seperti biasalah. Seperti biasa untuk online class cikgu, kita hanya ambil masa 30 ke 40 minit. Okay, kita akan sambung. Okay, kita akan sambung dengan 3.2. Okay, you can refer to your textbook ya. Cikgu ambil semua notes ni daripada textbook juga. Ya, jadi kalau awak tak jelas dengan paparan apa yang cikgu tunjuk, okay, awak boleh rujuk dalam textbook. Okay, untuk chapter 3 ni, Mathematics Consumer, okay, ataupun Consumer Mathematics, kita dah cover 3.1 about saving and investments. Okay, so today kita akan tengok credit and debts management. Okay, sebelum ni kita dah tengok saving and investment, kita dah tengok the meanings of savings and investment, kemudian kita dah tengok apa ni. Awak boleh dengar cikgu dengan jelas tak? Please response. Boleh cikgu. Boleh, okey. Okey, adakah suara cikgu tersekat-sekat atau clear? Clear Tak. cikgu. Clear. Okey, terima kasih. Kalau clear tu, terima kasih. Okey. Baik, siapa yang tak clear tu mungkin capaian internet awak sendirilah, mungkin ada gangguan sikit. Okey, alright. Okey. Dalam saving and investment kita dah belajar ada dua sahaja formula. Untuk saving and untuk savings. Untuk kira yang tu kita nak kira interest. Okay, untuk kira interest ada simple interest and compound interest. Kemudian kita belajar investment, kita belajar macam mana nak cari return on investment. Okay, now kita akan sambung the second parts of this topic, credit and debts. Bila kita sebut credits, okay, bila sebut credit, apa yang awak bayangkan? Boleh on mic untuk respon kat cikgu? Apa yang awak faham bila sebut credit and debt? Boleh siapa-siapa respon? Credit card. Credit cards. Nawal sebut credit cards. Yang lain? Bila sebut credit and debts, apa yang dalam fikiran awak sekarang? Tiba sini? Money, teacher. Money. Rohini sebut money. Ada jawapan yang lain, Afirul? Hutang. Hutang. Nawal sebut hutang. Okey. Yang lain? Yang lain? Tak apa, sebut je apa yang kalau awak tengok pada apa tajuk ni, credit and debts, apa yang berlega-lega dalam fikiran awak? Tak ada yang lain? Yang lain ni online ke tak ni? Ke on saja? Siapa lagi yang ada? Shunyuan? Shunyuan? Apa yang boleh on mic ya?
Bila sebut credit and debts, apa yang bermain di fikiran awak? Pelaburan Ah, cikgu. Apa dia Farah? Pelaburan. Pelaburan bukan. Pelaburan bukan. Pelaburan dalam investment. Okay, bila sebut pelaburan itu investment. Okay. Alright, bank loan. Rohini sebut bank loan. Okay, ya. Alright, sekejap kita akan tengok apa yang dimaksudkan sendiri dengan credit and debts. Okay, tapi cikgu tak nak awak sebut credit and debit. Bukan debit kat sini, credit and debt. Kalau credit and debit tu nanti awak akan belajar accounting. Okay, awak akan belajarlah accounting, apa dia ada dalam ledger tu ada credit and debit. Yang sekarang ni kita nak sebut tentang credit and debt. Hutang. Okay, hutang. Tadi Nawa ada sebut hutang. Okay, so the learning standard for today is to explain the meaning of credit and debts. Sekejap lagi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan credit and debts. And then kita nak describe wise management of credit and debts. Macam mana kita nak manage secara bijak lah. Secara dengan baik, dengan teratur kita punya credit and debts ni. Okay, credit and debts ni kadang boleh jadi benda yang positif, kadang boleh jadi benda yang negatif, bergantung how you manage your credit and debts. Okay, so what is credit and debts? Okay, yang ni tentang learning standard for today. Okay, kita akan tengok the meaning of credit and debts. Kemudian kita nak describe the wise management of credit and debts. Okay, kalau saving and investment dalam 3.1 that you have learned in class, okay, saving and investment is your own money, duit awak sendiri. Okay, awak bukan pinjam, duit memang duit awak, hak awak. Okay, alright, tapi untuk credit and debts ini not your money. Okay, itu yang kita nak tengok apa dia. Okay, what do you understand about credit and debts? In financial world, credit means contractual agreement between supplier and consumer. Okay, bila dalam financial, okay, apa yang dimaksudkan dengan credits? Okay, kejap Okay, apa yang dimaksudkan dengan credit? Credit is the contractual agreement. Okay, contractual agreement between supplier and consumer. Siapa dia supplier? Who is the supplier? Dalam teks, ada dalam bank, dalam bank pula, dalam textbook ada tulis Insyantara sebut tadi bank. Tak semestinya bank ya. Supplier can be siapa-siapa yang jual. Okay, the seller. Okay, supplier consists of bank and then seller, okay, yang boleh bagi pinjaman. Okay, then consumer ni siapa? Consumer is kita lah, kita sebagai pengguna ni. Okay, ataupun customer. The customer is known as consumer. Alright, so bila sebut credit mesti ada two parties. Okay, ada dua pihak. Known as supplier and consumer. Supplier yang bagi memberi hutang tu lah. Okay, dan consumer orang yang berhutang tu. Okay, consumer can borrow money from supplier and agree to repay within a certain period. Kita sebagai consumer, you as a consumer can borrow money from supplier. Okay, means that from bank and seller. Macam mana caranya? Okay, kita pinjam duit. Bila dah pinjam, mestilah kita perlu bayar semula. Okay, dalam masa certain period of time. Okay, bukannya dia bila-bila masa pun boleh bayar. Okay, bila kita dah ada contractual agreement, for example, when you make a bank loan, okay, you borrow money from bank, so you have to repay the money you borrowed in a certain period of time. Okay, akan adalah masa-masa yang perlu dibayar. Okay, yang awak selalu sebut installment. Nanti kita akan tengok about bank installment, loan installment.
Okay, sekarang ni kita nak tahu, kita nak faham dulu about the credits. Okay. Alright. Ataupun in other words, credit is a postponement of payment facility. Okay, postpone. Kita tangguhkan pembayaran. Okay, you postpone the payment. Okay, so credit is the facility given by the supplier to consumer. Bila sebut credit itu ialah the facility. Facility, kemudahan yang diberi untuk kita menangguhkan pembayaran. Itu credit. Okay, alright. Next, ini yang kita nak tengok salah satu one of the credit facility. Credit facility ada banyak. Okay, kalau dengan bank, credit facility ada bank loans and credit cards. Yang tadi siapa ada sebut tadi? Saya tak ingat siapa, Rohinish ke Nawar tak sebut tadi about credit cards. Credit card is one of the credit facility. Okay, bila sebut credit itu bukan hanya pada credit card ya. Okay, cikgu ulang balik, bila sebut credit bukan hanya refer pada credit card, but credit is the facility given by supplier. Okay, apa dia contoh facility tu? Inilah yang pertama ni credit cards. And then ada lagi kalau kita buat credit based daripada seller, macam contohnya nak beli television. Okay, berapa inci punya television. Some seller ataupun some shop dia bagi kemudahan credit facility in terms of installment. Okay, ataupun untuk bank, selain daripada bank bagi facility credit card, dia bagi lagi bank loan. Yang nanti kita akan tengok in this topic. Now kita akan tengok dulu untuk credit cards. Okay, credit card is bank offer credit facility to customer in the form of credit cards. Pernah tengok credit cards? Simonish pernah tengok credit card? Pernah cikgu. Pernah. Siapa Ya, yang saya rasa semua pun pernah tengok credit card. Okay, credit card, okay, awak jangan keliru antara credit card and debit cards. Okay, most of your parents have debit cards. Okay, semua yang kebanyakan ada debit card. D-E-B-I-T, debit card. Debit card is yang kita dah belajar masa saving and investment tu. Okay, bila kita ada saving in in a certain bank, kita akan dapat debit card. Debit card tu yang kita akan cucuk dekat ATM tu. Okay, dekat ATM machine, ataupun bila kita pergi Tesco ke, pergi Giant ke nak beli barang, kita buat paywave itu by using debit card. Means that debit card itu adalah memang kita ada duit. Kita memang ada duit di bank. Okay, untuk debit cards. But untuk credit cards ini kita tak ada duit pun dalam accounts tu. Okay, untuk credit cards ini kita tak ada duit, tapi kita boleh buat transaction. Okay, transaction means that kita buat pembelian lah ataupun pembayaran by using credit cards, dan bank yang akan bayar dulu untuk kita. Okay, so kat sini bank offer credit facility to customer in the form of credit cards. Okay, macam mana tu? Credit cards owner use the credit cards in a transaction. Transaction ni means that kita buat payment, kita buat pembelian. Okay, then bank will pay the seller first. Okay, kita swipe kita punya credit cards, okay, untuk buat payment, then bank yang akan bayar dulu kepada seller. Okay, and then the customer will pay back the bank within a certain period of time. Okay, bila dah buat transaction by using credit cards, kita mestilah bayar semula kepada bank. Okay, so kat sini cikgu harap awak faham difference between debit cards and credit cards.
Okay, nanti cuba tengok dekat parents ada tak debit card, ada tak credit cards. Okay, kalau debit card means that memang daripada kita punya saving kita buat payment. Tapi kalau credit card kita tak ada duit dalam kat that bank, okay, dan kita pinjam dulu daripada bank by using credit card ni, maksudnya bank dah bayar dulu untuk kita and then kita perlu bayar semula. Okay, pay back to the bank. Dia ada certain time period yang kita perlu buat settlement. Okay, alright. Next, untuk credit cards, bukannya suka-suka hati kita boleh guna berapa puluh ribu, berapa ribu kita nak guna untuk swipe nak bayar buat transaction. No. Okay, credit card dia ada credit card limits. Okay, credit cards limit is the amount of money that can be borrowed. Means that, okay, contoh setiap orang, okay, setiap orang dia punya credit card limit berbeza. Okay, macam contoh kalau saya ada credit card limit saya tak sama dengan mungkin orang yang bergaji lebih besar daripada saya, tak sama. Okay, dia based on our salary, annual salary. Okay, contoh kat sini example, if the credit cards limit is 10,000, then the card owner has ability to buy goods or make transaction up to 10,000 with the cards. Dia tak boleh buat more than 10,000. Maksudnya dia tak boleh buat transaction lebih daripada 10,000. For example, kalau saya ada credit card, saya punya credit card limit let's say 6,000. So saya hanya boleh guna card itu untuk buat transaction up to 6,000 sahaja. Okay, lebih pada tu tak boleh. Okay, katakan nak beli apa, nak beli laptop. Saya beli laptop 5,000. Lepas tu saya beli peti ais. Katakan peti ais tu berapa? 2,000. Dah 7,000. Tak boleh lah sebab limit je 7,000. Okay, itu example lah. Example. So, untuk credit cards, dia ada credit cards limits. Alright. So, sekarang dah tahu apa dia credit cards. Dah tahu what is the credit card limits. Okay, setiap orang berbeza, dia punya credit card limit tu berbeza based on the annual salary. Make sure you take notes, apa yang cikgu cakap ni mungkin tak ada dalam textbook. Okay, sebab ini adalah general knowledge that you have to know. Okay, alright, next. Sekarang kita akan tengok what is credit and debts. Tadi dah tengok what is credit, kan? Credit is the postponement of payment facility. Credit is the postponement payment facility provided by bank or supplier to the consumer. Tapi kalau sebut debts, okay, means that amount that has been borrowed but has not been settled. Credit is the facility, cikgu ulang balik. Credit is the postponement payment facility. Debt is nilai yang awak dah pinjam. Okay, ataupun kalau contoh kalau guna credit cards, credit is the facility, the credit card facility, maksudnya awak boleh buat payment, transaction by using credit cards. Debt is berapa nilai yang you have used, okay, ataupun you have do the transaction based on the credit cards. Okay, maksudnya how many money, amounts of money that you have borrowed from bank ataupun from the supplier. Okay, debts ini hutang. Okay, kredit itu adalah facility, kemudahan untuk buat postponement payment. Okay, so harap sekarang ni awak boleh faham, okay, the meanings of credit and debts. Okay. Alright. Ni dah cikgu tunjukkan contoh. Transaction is made using credit cards. Credit will be converted into debts. Okay. Credit ni tadi facility. Postponement facility. The postponement facility bila awak dah buat, awak dah guna the facility. Okay. Okay. Transaction yang awak dah buat itu akan convert into debts. Akan jadi hutang. This debt yang kena
buat payment, repayment. Okay, repayment pula. Payback, you have to pay back. Okay, you have to settle your debts. Okay. Dah tahu apa dia credit and debts, you have to know personal budget. Kenapa kena tahu personal budget? Macam cikgu dah sebut di awal tadi, okay. Credit and debts ni sometimes can be positive, sometimes can be negative based on how you manage your credit and debts. Sebab tu kenapa awak kena belajar, kenapa awak kena belajar about this one, because okay, kebanyakan orang-orang muda sekarang, okay, kenapa dia ada masalah financial management, dia ada financial problems because they do not know how to manage the credit and debts. Okay, dia tak tahu nak uruskan dia punya kan dah ada facility ni, dia tak tahu nak uruskan. Seronok memang nak guna credit card sini, sangat seronok lah. Sebab apa? Kita teringin nak beli handphone, kita swipe saja kita punya credit cards. Okay, kita swipe tanpa kita nak kira sama ada kita mampu atau tak mampu nak bayar. Okay, that's why you have to learn, okay, how to manage the credit and debts, and you have to know how to make a personal budget. Okay, dari sekarang pun awak dah biasa buat personal budget. Okay, macam mana nak buat personal budget? How? Personal budget is the estimated income and expenditure of individual for a given period. For example, okay, katakan Farah teringin sangat nak beli apa, contoh nak beli apa? Farah teringin nak beli apa, Farah? Farah teringin nak beli apa? Komputer. Okay, Farah teringin nak beli komputer. So Farah pun dah survey komputer mana yang dia nak. Okay, komputer mana yang dia nak. Kemudian katakan harga komputer tu 3,000. Let's say 3,000 harga komputer tu. So macam mana nak dapatkan that komputer? Mestilah kena ada personal budget. Mesti ada estimated. Okay, kat sini estimated yang kita anggarkan. Estimated income and expenditure. Okay, so kena listkan. Kita listkan apa kita punya income. Okay, what are our income, total our income, kemudian kita kena tolaklah dengan kita punya estimated expenditure. Dan kita boleh nampaklah sama ada kita ada lebihan duit ataupun tidak. Okay, so and then daripada situlah kita boleh buat saving. Okay, untuk dapatkan that computer, untuk dapat beli that computer. Okay, the practice of making personal budget is strongly encouraged because an individual can plan spending prudently. Maksudnya kita boleh apa? Kita boleh plan, rancang. Okay, kita boleh rancang macam mana kita nak spend our money. Okay, so kita boleh avoid, selain daripada kita boleh spend prudently, okay, secara bijak, okay, avoid overspending. Kan tadi kita kata kita nak beli komputer. So kita mesti ada extra money. So kalau nak dapatkan extra money tu how? Mesti avoid overspending. Barulah kita boleh buat saving. Okay, so personal budget, the advantage of personal budget ada 3 ni lah. Okay, plan spending prudently and then avoid overspending and then we can save our money. Okay, ini personal budget. Okay, ada dalam textbook. Yang ni ada dalam textbook. Okay, now how do you manage credit and debts wisely? Macam mana? How do you manage credit and debt wisely? Okay, sekejap cikgu nak ambil pen sikit. Okay, first, okay, ini settle the debt payment within
the period stipulated by bank to enjoy interest-free period. Okay, for example, awak dah menggunakan credit cards. Bila dah guna credit cards untuk buat transaction, the credit will convert into debts. Okay, so that debts, okay, hutang tu perlu awak buat payment within the period stipulated by bank. Okay, bank akan keluarkan statement untuk kita punya berapa nilai yang kita dah guna untuk credit cards itu, and then kita perlu bayar within that time period yang dah bank sebutkan untuk enjoy the interest free period. Okay, sekarang awak jumpa balik perkataan interest. Dalam saving kita jumpa interest juga. Dalam credit and debt pun ada interest. Interest ni adalah kalau dalam credit and debts ni yang akan menambahkan kita punya debts. Okay, kalau dalam saving, interest tu menambahkan kita punya saving kan. Okay, untuk debts dia menambahkan kita punya debts. Katakan kita just buat credit cards transaction tu katakan 1,000, and then for the period yang kita bank dah sebut tu kita tak bayar, okay, kita tak buat payment. Okay, for the next month 1,000 akan tambah dengan interest. Let's say berapa persen lah kan, ada berapa persen, let's say dia jadi 1,050 ringgit for the next month. Tak bayar lagi, for the next another month tu akan bertambah lagi kita punya debts. Okay, alright. So, cara macam mana kita nak manage our credit and debt wisely, mesti bayar dalam tempoh yang telah ditetapkan untuk enjoy the interest free period. Dalam tempoh interest free period, dia tak akan kena charge interest. Okay. And then number 2, pay outstanding balance listed on credit card statement. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk contoh credit card statement. Okay, supaya awak nampak apa yang dimaksudkan dengan outstanding balance, previous balance, okay, untuk credit card. Okay, then the minimum amount paid by credit card holder provide opportunity for the bank to charge interest. Okay, untuk credit cards, dia kalau katakan kita make transaction 1,000, let's say next month kita tak boleh nak pay 1,000. Tapi kita boleh pay the minimum amounts. Okay. Dalam statement, the credit card statement, bank dah tetapkan berapa minimum amount to be paid by the credit card holder. Okay. Katakan 100. Okay. So kita bayar 100. Kita punya debts ada lagi 900. 900 tu yang akan charge interest. Akan kena interest. Okay. Nanti kita tengok. Alright. Selain daripada bank akan charge interest, bank akan juga charge untuk late payment charges. Ini yang cikgu kata disadvantage untuk credit cards ni kalau tak tahu nak manage wisely. Kalau kita guna credit cards and then kita tak bayar ataupun kita hanya bayar minimum amount, debts kita akan bertambah. Okay, sebab apa bertambah? Satu dah kena interest. Satu lagi akan kena late payment charges. Okay. Alright. Next. Macam mana nak manage credit and debts wisely? Pay within the cash discount period for the payments of debts. Cash discount period. Nanti awak akan belajar, awak akan tengok how to macam mana nak kira inilah berapa yang perlu bayar balik bila dah guna credit cards. Okay, yang ni awak kena tahulah. Okay, yang keempat-empat yang cikgu tandakan ni. Okay, first settle the debt in within the period stipulated by the bank to enjoy the interest-free period. Kemudian kita perlu bayar based on the outstanding balance. Kalau tak dapat nak bayar based on outstanding balance, pay based on the minimum amount yang bank dah provides. Okay, tapi kalau kita bayar minimum amount tu, nanti kita akan
kena bertambahlah kita punya charge. Okay, interest dan juga late payment charges. Okay. Sebelum cikgu tunjuk cikgu discuss what is the impact of using credit cards in buying goods online, cikgu nak tunjuk contoh statement. Yang ini contoh, okay. Contoh untuk kat sini penyata bulanan credit cards. Credit cards akan credit cards holder akan dapat statement monthly. Setiap bulan dia akan dapat statement. Okay. Alright. Okay. Yang ni contoh tarikh untuk statement. Statement dates. Kemudian kat sini dah ada the state payment due date. Kat sinilah maksudnya the time stipulated by the bank. Okay, kita kena buat bayaran sebelum 4 hari bulan 6. Kalau tak bayar sebelum 4 hari bulan 6, kita bayar selepas pada tarikh tu, maksudnya kita punya debts akan bertambah. Kenapa bertambah? Sebab bank charge untuk interest dan juga bank akan charge untuk late payment charges. Alright. Okay. Okay, kat sini saya dah padam nombor credit cards. Bahaya kalau kita disclose our credit card number. Okay. Ni saya bagi contoh yang saya punya. Tapi saya dah tutup dah pun credit card saya. Okay. Okay. Alright. Okay. Yang ini, ni yang saya kata limits, credit card limits. Okay. This one is the credit card limits. Okay. 6,000. Okay. Maksudnya the card holder boleh guna up to 6,000. Okay. Yang ini tengok rates dia. Rates dia sangat tinggi. Okay. Rates, this month profit rates akan fluctuate. Every month dia akan fluctuate. Macam kita belajar dalam saving and investment. Okay. Ini contoh untuk credit cards ni, dia punya rate 13.5. Maksudnya interest akan kira based on 13.5%. Alright. Okay, dalam statement akan ada the current balance. Yang ini dia punya minimum payment. Saya hutang dengan bank, saya gunakan transaction, okay, credit card transaction saya dah sekarang 2,397. Dan the minimum yang saya perlu bayar, kalau tak boleh nak bayar 2,300 ni, boleh bayar at least 119 ringgit and 88 cents. Okay. Kat sini kalau ada tertunggak lah. Alright. Okay. Nak tunjuk lagi contoh. Okay. Dekat sini ni akan diceritakan lah. Okay. Tentang charge yang ada. Interest charge ataupun late payment charge. Semua ada kat sini. Okay. Nanti awak boleh cuba tengok yang parents punya, kalau parents ada, ataupun awak boleh surf daripada internet. Okay, untuk tengok contoh. Okay, untuk tengok contoh the statement, credit card statement. Alright, ini okay, akan diberitahu jumlah berapa kita punya yang kita dah guna untuk credit cards. Kemudian sama ada kita, kalau ada pertambahan dia akan tambah lah. Untuk kalau bulan tu kita ada guna lagi credit card, dia akan tambah. Kemudian akan totalkan. Okay. Kemudian yang ini dia akan tolakkan dengan berapa yang kita dah bayar. Okay. Ini adalah interest. Okay. Kalau katakan tak bayar, katakan bulan yang sebelum ni tak bayar, okay, dia akan tambah kat sini late payment charges. Okay, late payment charges kalau tak bayar lagi. Okay. Nanti kita akan tengok contoh pengiraan dia. Okay. Right. So cikgu harap awak boleh cari contoh daripada internet, ataupun awak boleh ni tengoklah yang parents punya. Tapi jangan disclose dekat orang lah. Nombor credit card parents tu jangan disclose dekat orang lain. Okay. Alright. Okay. Now kita akan discuss what is the impact of using credit card in buying goods online. Okay. Sekarang ni cikgu rasa dah lebih pada 40 minit. Okay, jadi ini adalah awak punya tugasan lah. Okay, tugasan awak. Awak
awak tengok actually this one is in your brainstorming 2. Kalau tak salah cikgu ada dalam textbook. Okay. What is the impact of using credit cards in buying goods online? Sekarang ni banyak dah kita membuat transaction by using online. Okay. And transaction online ni kita boleh sama ada kita nak guna by using debit cards ataupun credit cards. Sekarang ni yang cikgu nak awak cari, awak search adalah impact of using credit cards. Okay, credit cards. Bukan debit card. Sekarang ni kita bincang tentang credit cards. Apa dia kesan bila kita guna credit card in buying goods online? Okay, so macam mana awak nak present awak punya apa yang awak dapat? Awak buatlah mind map. I think. Okay, gunalah apa-apa bentuk I think untuk awak discuss about the impact of using credit card in buying goods online. Okay, selain daripada tu, okay, awak juga perlu buat exercise mind test 3.2a. Okay, yang ni perlu buat dalam mana? Buat dalam, saya rasa dua-dua buku dah pun ada dalam tangan awak lah. Maths 1 and Maths 2 dah ada. Jadi yang ni awak buat dalam Maths 1. Okay, buat dalam Maths 1. Okay. So, 3 soalan sahaja termasuk dengan yang tadi itulah awak perlu cari impact of using credit card for in buying goods online. Okay, ada nak tanya apa-apa? Any question? Guys, Ishandiran? Tadi masuk awal sangat. Okay, ada nak tanya Ishandiran? Tak ada cikgu. Tak ada. Yang lain? Heli? Deadline bila cikgu? Deadline bila? Okay, sebelum next class lah. Next class hari Rabu kan? Okay, hari Rabu kita akan discuss. Okay, tak perlu submit. Kita terus akan discuss masa kelas nanti. Okay. Apa Rohinesh? Semua aktiviti? Ulang semula tak semua aktiviti? Nanti awak tengok balik lah. Okay, yang tadi. Cikgu silap tunjuk. Okay, impact of using credit cards in buying goods online. Okay, dan satu lagi exercise mind test 3.2a. Okay, yang ini yang impact of credit cards, using credit cards in buying goods online, yang ni perlu buat I think map. Apa-apa bentuk I think pun tak ada masalah. Okay, boleh awak type dekat ruangan chat apa yang awak faham, apa yang awak dah belajar hari ni, boleh type pada ruangan chat. Ya, impact tu bagi negatif dengan positif lah cikgu. Impact ini, Yang impact tu, boleh awak. impact tu boleh bagi positif. Okay, boleh. Awak kalau awak nak bagi positif and positif dengan negatif, boleh, tak ada masalah. Cikgu nak dua-dua ada. Kalau boleh dua-dua ada. Okay. Okay, sebelum awak keluar, okay, awak boleh isi dulu kehadiran untuk hari ni. Okay. Jadi kita akan jumpa lagi untuk next class pada hari Rabu ini, dan cikgu harap awak siapkanlah tugasan ini. Awak tak perlu masuk dalam Google Classroom, kita akan terus discuss dalam online class yang akan datang. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, setakat ini sahaja. Terima kasih kerana hadir untuk hari ini. Stay safe, stay at home. Okay, Afirul nak tanya apa? Tak ada apa, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya.